Okay, cikgu bincang soalan topikal tadi. Kita tengok soalan nombor 1. Dia bagi limit n approach 0 n squared. Okay, step yang pertama yang awak kena buat adalah kita substitute terus nilai n yang diberi, iaitu 0. 0 over 0. So, bila you press calculator, you akan dapat make error. Bermaksud ni adalah undefined. Bila undefined bermaksud you kena ubah supaya dia jadi wujud. Jadi tugas awak adalah lakukan factorization. Jadi tugas awak yang pertama adalah factorize. Jadi kita keluarkan common factor, bentuk atas dengan bawah, jadi kita boleh cancel n. Jadi jawapan kita akan menjadi n plus 4 over 2. Jadi tugas awak sekarang ni dah boleh substitute. So, you akan dapat 4 over 2, you akan dapat your answer is 2. Jadi, dia tak susah pun. Cuma, awak kena tulis limit tu dengan betul lah. Jangan awak tak tulis pula. Okay, tengok soalan nombor 2. Dia kata, by using the first principle. Jadi, ingat balik. Bila first principle, mesti guna dy dx sama dengan limit delta x approach 0. Cara tulis tu. So, fx tambah delta x tolak dengan fx per dengan delta x. Okey, oleh kerana soalan ni mudah saja, cikgu ganti terus ya. Jadi, limit ni kena tulis bagi setiap kali. Okey, jadi 1 tolak 3 tempat x akan ganti dengan x tambah delta x tolak. Fx adalah nilai y yang asal, tetapi oleh kerana dua term letak bracket. So, kita permudahkan bahagian atas. Jadi, limit delta x approach 0. Jadi, kalau you expand ni, you akan dapat 3x minus 3 delta x minus 1 plus 3x over delta x. Okay, permudahkan. So, you akan dapat hanya tinggal negatif 3 delta x per dengan delta x. Okay, jadi kalau kita permudahkan lagi, kita akan dapat limit delta x approach 0 adalah negatif 3. So, jawapan kita adalah negatif 3. Jadi, cuba tulis dengan lengkap. Ni limit pun tak ada, macam mana nak bagi markah. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia bagi bentuk, dia suruh awak differentiate. Dia bagi x to the power of 3. Bukan 2 sebab ramai yang salin x kuasa 2. 2x tolak 3 to the power of 4. Okay, bentuk ni memang you tak boleh nak expand. Sebab dia terlalu banyak to the power of 4. Jadi tugas awak ingat balik kita dah belajar bentuk product rule. Jadi ini u, v. Jadi tulislah betul-betul. U awak x cube. Du dx 3x to the power of 2. Awak jangan kalut sangat nak dapat jawapan. Dia tak ambil masa yang lama pun. Salin benda ni. 3, 2. Okey, ingat balik dy dx adalah produk. Maksudnya dia akan hasil darab silang ni. Hasil tambah ya. So, kita akan dapat 8. Cikgu permudahkan yang tu. X kuasa 3. 2x minus 3 to the power of 3. Plus 3x squared. 2x minus 3 to the power of 4. Okey. Bentuk ni bukan bentuk akhir lagi. Sebab kita ada common. Yang masih ada yang sama. Jadi kita permudahkanlah. Jadi awak keluarkan. Awak tengok x squared dengan x squared x cube. Jadi kita keluarkan kuasa 2. Lepas tu kita ada 2x tolak 3 kuasa 3. Okey. Buka bracket yang pertama untuk yang masih kekal dalam first term ni. Jadi 8 belum bawa keluar. X. Yang ni dah habis. Okey, plus. Yang belakang pula 3. Belum bawa keluar. X squared dah bawa keluar habis. Yang tinggal 2x tolak 3. So, you akan dapat x squared
2x tolak 3 to the power of 3. Permudahkan ni kita akan dapat 8x tambah 6x tolak 9. So, permudahkan lagi, you akan dapat 2x tolak 3 kuasa 3. Ini akan dapat 14x tolak 9. Ini bentuk akhir dia. Jadi, cuba belajar buat benda tu jadi lebih mudah. Okey, kita tengok soalan seterusnya adalah soalan nombor 4. Soalan nombor 4 dia bagi gradient dia adalah the gradient to the curve at point is, bermaksud dy dx awak equal to 18 when x equal to 2. Itu maksud dia. Jadi tugas awak kena differentiate lah. Curve dia bagi y sama dengan ax squared plus bx plus 3. Jadi cari dy dx. So you akan dapat 2ax plus b. Jadi bila x equal to 2, bermaksud kita akan dapat 2a, 2 plus b equal to 18. Sebab dia dah bagi tahu gradient dia adalah 18. So you akan dapat 4a plus b equal to 18. Okey, ini persamaan yang pertama. Sebab kita ada dua variable, a dengan b. Jadi satu lagi kita kena masukkan dalam persamaan yang asal pula. Dia bagi point dia adalah 2 dengan 19. Okey, you substitute. 2. So you akan dapat 4A plus 2B plus 3. Okey, kalau you permudahkan yang ini, you akan dapat sini 16. So, dia dapat 2A plus B 8. Okey. Ini persamaan yang kedua. Okey. Jadi, awak buat hasil tolak. Tak ada masalah you nak buat hasil tolak. Tapi, tulislah sikit. Apa tolak apa. Jadi, 2 tolak 1. So, you akan dapat 18 tolak dengan 8. Ini cikgu buat 1 tolak 2 lah. 1 tolak 2 bermaksud 18 tolak 8 bermaksud sekarang ni 2A tolak dengan 4A. So you akan dapat 18 tolak 8 you dapat 10. 10. Jadi you akan dapat negatif 2A. Jadi A awak adalah negatif 5. Sekejap. Nak cek jawapan. 4. 18 dulu. Terbalik. Ni kalau tak tulis dengan betul sama jugalah macam awak lah. Asyik buat salah je. Jadi 4A minus 2A. So you akan dapat 2A. Jadi A awak 5. Bila dah dapat A 5, gantikan dalam mana-mana, dalam katakanlah dalam 2. So 8 equal to 2A plus B. So 8 minus 2 times 5 equal to B. Jadi B awak adalah negatif 2. Jadi awak kena faham soalan tu bagi apa. Jadi tolong fahamkan soalan. Okey, soalan nombor 5 lagi senang. Sebab dia dah bagi dalam bentuk dy dx. You tak perlu dah nak differentiate. Jadi tugas awak adalah masukkan saja. Sebab dia bagi dy dx kita adalah bersamaan dengan 5mx tambah 6. Dia kata pula gradient dia at point x equal to 4 is 16. Bermaksud bila x sama dengan 4, dy dx awak adalah 16. Ganti je lah. 5, 4 tambah 6 sama dengan 16. Jadi dia akan dapat 20m sama dengan 10. Jadi permudahkan dengan betul lah. Ini permudahkan pun salah. Hai. Soalan nombor 6. Kalau kita tengok soalan nombor 6, dia kata tangent to a curve. Normal to a curve. Bermaksud soalan nombor 6 ni, apa yang awak kena buat adalah, dia bagi persamaan 2y. Ni line lah. Jadi susun balik dalam bentuk gradient form. Jadi 2y sama dengan negatif x tambah p. Jadi y awak adalah negatif 1/2x tambah p. Jadi ini normal. Normal to a curve. Bermaksud M
normal awak adalah daripada persamaan ni adalah negatif 1/2. Jadi kalau M tangent adalah 2 sebab kita guna M1 multiply M2 equal to negatif 1. Okey. Lepas tu dia bagi pula curve. Okey, curve yang diberi adalah Y sama dengan X tolak 1 squared tolak 3. Jadi tugas awak differentiate sahaja. So, you akan dapat 2x minus 1 di power of 1, 1. 3 dapat kosong. So, nilai dy dx awak adalah equation of tangent. Gradient tangent, sorry. So, 2. Jadi, 2x minus 1 equal to 2. Jadi, 2 dengan 2, you boleh cancel, dapat 1. So, you akan dapat x equal to 2. Bila x equal to 2, so, you boleh nak cari koordinat. Dia minta koordinat kan? Ganti je lah. When x equal to 2, y awak adalah, kita masukkan dalam curve lah. Jadi, 2 tolak 1 squared tolak 3. So, you akan dapat, jawapan dia adalah negatif. Ni 2 tolak 1, 1, negatif 2. Jadi, titik Q kita adalah 2 dan negatif 2. Okey, untuk mencari nilai yang kedua adalah nilai P. Masukkan dalam balik persamaan tu. Titik Q awak untuk B ni 2 negatif 2. Jadi kita masukkan 2 negatif 2 tambah 2 sama dengan P. So you akan dapat nilai P awak adalah negatif 2. Jadi fahamkan soalan betul-betul. Apa yang soalan bagi. Okey, kalau awak tengok soalan yang terakhir. Soalan terakhir dia bagi soalan nombor 7. Okey, dia bagi Y awak adalah AX tambah B over X squared. Permudahkan dahulu. A over X tambah B over X squared. Jangan bawa ke depan. So, permudahkan sebelum kita nak differentiate. Tukar bentuk. Okey, jadi sekarang ni dy dx awak akan menjadi negatif AX negatif 2 plus B negatif 2x to the power of negatif 3. Okey, dia kata nilai dy dx kita, okey, tak apa, kita permudahkan dulu. Negatif A per x squared tolak 2B per dengan x cube. Ini equal to 0. Sebab dia bagi equal to 0. When x equal to 2, kita gantikan. Negatif A per 4 tolak dengan 2B per dengan 8 sama dengan 0. Okey. Jadi awak permudahkan ni. So, you akan dapat negatif A tolak B per 4 sama dengan 0. So, A sama dengan negatif B. Itu satu persamaan. Jadi, tugas awak pula differentiate kali kedua. Bila nak differentiate kali kedua, ambil yang ni juga. Second derivative. So, negatif A, negatif 2, X kuasa negatif 3. Tolak tadi 2B. Lepas tu bawa turun negatif 3. X kuasa negatif 4. So, kita akan dapat 2A per dengan X kuasa 3 tambah 6B per dengan X kuasa 4. Okey, sekarang ni apa yang dibagi adalah nilai X sama dengan 2 juga. Okey, jadi kita masukkan 2A per dengan 8 tambah 6B per dengan 16 sama dengan 1/2. Jadi awak permudahkan, you akan dapat bentuk akhir dia adalah bersamaan dengan A per 2 tambah dengan 3B per 4 sama dengan 1. Tak apalah, you permudahkanlah. Okey, jadi tugas awak solve simultaneous. Bila you solve simultaneous ni, nilai A awak akan dapat 4, B awak adalah, A negatif 4, B adalah 4. Jadi awak cuba buat